Bismillahirrahmanirrahim. Kasihan saya mendengar cerita Jali mengenai kematian emaknya semasa melahirkan anak kira-kira 20 tahun dahulu. Saya kasihan bukanlah disebabkan emaknya meninggal dunia, kerana perkara meninggal dunia adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang saya kasihan kerana jenazah emaknya sebelum dikebumikan telah dicucukkan jarum kepada kesemua jari tangan dan kakinya. Mengapa sampai begitu sangat mereka menyeksa mayat? Kononnya kalau tidak dilakukan begitu, jenazah tersebut akan bertukar menjadi langsuyar. Apakah langsuyar ini saya sendiri pun tidak pernah menemuinya. Jali berasal dari Bukit Mertajam di sebelah utara. Dia hanya sekadar menceritakan peristiwa 20 tahun dahulu kepada saya. Ketika ini dia masih lagi kecil dan berumur kira-kira 10 tahun. Tentulah anak kecil ini tidak berdaya membantah apabila orang menyuruh menyeksa jenazah ibunya. Mungkin langsuyar yang dimaksudkan oleh mereka itu adalah sejenis syaitan juga. Tetapi tidak mungkin ianya berasal dari perempuan yang mati beranak. Di dalam Islam, perempuan yang mati kerana beranak itu dikira sebagai syahid. Bagaimanakah kita boleh mempercayainya bertukar untuk menjadi langsuyar? Saya difahamkan langsuyar ini juga dikenali oleh orang-orang di selatan Semenanjung sebagai Pontianak. Sebab itulah dalam tahun-tahun 50-an dahulu terdapatnya pengusaha filem tempatan membuat cerita Pontianak. Saya juga pernah dibawa oleh sepupu saya untuk menonton filem Pontianak ini. Malah saya tertarik hati dengan pelakon yang jadi Pontianak itu, iaitu Maria Menado. Apakah Pontianak yang wujud di muka bumi ini sama seperti Pontianak yang telah difilemkan? Atau samakah dengan kepercayaan orang-orang Melayu bahawa ianya berasal dari perempuan yang mati beranak? Tetapi kita tidak boleh menafikan wujudnya syaitan dan iblis serta makhluk halus yang sentiasa mengganggu ketenteraman manusia. Sebaliknya kita harus yakin bahawa syaitan dan iblis itu takut kepada manusia. Syaitan dan iblis akan berani mengganggu manusia apabila dia digunakan oleh manusia yang mengamalkan ilmu-ilmu syaitan. Sedangkan syaitan dan iblis secara bersendirian, dia tidak akan dapat mengganggu manusia. Selalunya mereka berlindung pada manusia. Sebelum mengganggu manusia, sebaik-baiknya hendaklah manusia itu sendiri jangan mengamalkan ilmu-ilmu syaitan. Hanya orang-orang yang mengamalkan ilmu syaitan sahaja yang memuja mayat perempuan mati beranak untuk melakukan sebagai suruhannya. Apabila mayat ini diresapi oleh semangat syaitan, jadilah ia langsuyar yang dikatakan mengganggu manusia. Sebab itulah saya merasa kasihan dengan cerita Jali mengenai kematian emaknya 20 tahun lalu. Sebenarnya timbul cerita langsuyar ini kerana tiba-tiba sahaja di kampung Melang heboh mengenai Pontianak yang mengganggu. Anehnya, Pontianak ini tidaklah menjadikan manusia sebagai mangsanya, sebaliknya ternakan. Mereka dapati kambing, lembu atau kerbau mati terdapat kesan bertebuk di tengkuknya, seolah-olah darah di tengkuk itu kena hisap. Apabila dibawa ke pengetahuan pejabat haiwan, pihaknya juga tidak dapat memastikan apakah binatang yang menghisap darah sedemikian. Seorang kawan Jali dari kampung Melang telah memberitahunya. Jadi, Jali pun dengan tidak bersoal jawab mengajak kawannya itu untuk berjumpa dengan saya. Tentulah saya menjadi serba salah bila dia ajak ke kampung Melang untuk menangkap Pontianak itu. Saya ni tak tahu mengenai Pontianak, beritahu saya kepada Jali dan kawannya si Hasim. Memang saya tidak mahu pergi kalau semata-mata untuk mahu menangkap Pontianak. Tetapi ada juga keinginan saya untuk melihat sendiri bagaimanakah rupanya. Adakah ianya sama seperti yang telah digambarkan oleh Maria Menado dalam filem Pontianak? Lebih baik ajak Pak Hit yang ada di Ulu Kelang, kata saya. Mahukah dia tu pergi? Tanya Jali. Kita cubalah beritahu dahulu, ujar saya berkuat mahu mengajak Pak Hit untuk pergi bersama.
Biasanya Pak Hit ini kalau saya ajak ke mana-mana, memang dia sanggup. Lagipun dia bukanlah ada kerja sangat. Tambahan pula menduda sejak kematian isterinya. Anak pun tak ada. Jadi, bila ada anak-anak muda yang mahu berkawan dengannya, dia pun samalah menjadi seperti orang muda. Pak Hit bukanlah tinggal di Ulu Kelang, tetapi menumpang di rumah seorang kawannya. Dia ni berasal dari Kuala Selangor. Sebelumnya menjadi nelayan di situ, menangkap udang dan ketam di Kuala Sungai. Saya pula berkawan dengan Pak Hit pun baru sahaja, tetapi sudah terasa begitu mesra. Semasa menangguk udang di sebelah malam, Pak Hit pernah memberitahu bahawa pernah bertemu dengan Pontianak di satu belukar bakau. Dia mendengar Pontianak itu ketawa mengilai sewaktu bulan mengambang penuh. Pak Hit terus menerpa ke arah bunyi Pontianak yang mengilai itu. Dia dapat melihat dengan jelas Pontianak itu bertenggek di hujung pokok bakau. Apabila Pak Hit mengguncang pokok tersebut, dia telah dikencing oleh Pontianak berkenaan. Akibat dikencing itu, Pak Hit terpaksa membakar pakaiannya yang disimbahi oleh kencing Pontianak itu. Katanya, bau hancing kencing Pontianak itu tidak akan hilang sekalipun berkotak-kotak sabun basuh digunakan. Kenapa tak tangkap? Saya bergurau dengan Pak Hit. Memang aku nak tangkap, tapi dia dah lari, sahut Pak Hit tersengih-sengih. Haha, Pak Hit bawa tak baku? Usik saya lagi. Buat apa? Katanya menggaru-garu tunggul janggut di dagu. Memang dia sudah menduga maksud saya bertanya demikian. Ustaz nak saya berkahwin dengan Pontianak? Buat apa? Kan manusia ramai lagi cantik, ujarnya ketawa berderai. Cerita orang-orang tua mengenai Pontianak ini kononnya tengkuk Pontianak itu berlubang. Bila dicucukkan paku, dia akan menjelma menjadi manusia dan tidak dapat kembali kepada asalnya. Saya kira inilah sebahagian dari cerita tahyul yang menyimpang dari akidah Islam. Kalaulah Pontianak ini wujud, dia tetap jenis syaitan, juga yang menjadi musuh manusia. Tidak ada sebab dia boleh menjelma menjadi manusia dan tidak dapat kembali kepada kehidupan asalnya setelah lubang di tengkuknya disendal dengan paku. Bila mengenang Pak Hit kencing Pontianak, saya juga pernah mengalami keadaan demikian. Masa ini, saya masih lagi anak nakal yang berumur lingkungan 15 tahun. Saya telah menemankan seorang kawan menemui kekasihnya di satu malam berdekatan dengan belukar kubur. Semasa kawan saya pergi menemui kekasihnya itu, saya tercangkung kira-kira 4 rantai dari tempat pertemuannya menunggu dia. Selepas itu kami akan sama-sama balik ke Madrasah Tok Haji untuk tidur di sana. Kalaulah Tok Haji tahu perbuatan nakal saya itu, tentulah saya akan dimarahinya. Tetapi saya sengaja memberanikan hati untuk menolong kawan saya itu. Bagaimanapun, dia kemudiannya berkahwin juga dengan kekasihnya itu. Jadi ketika inilah saya mendengar bunyi orang ketawa mengilai di atas pokok rambai yang rimbun di tepi belukar kubur itu. Disebabkan saya tidak mempunyai perasaan takut, kerana Tok Haji telah mengingatkan supaya takut hanya kepada Allah sahaja, saya pun menghampiri pokok rambai tersebut lalu menyuluh dengan lampu picit. Tiba-tiba, saya rasa air memercik dari atas dan saya mendengar satu lompatan ke arah pokok enau yang berhampiran. Jelas pada silau lampu picit itu, seekor musang berlari melarikan diri. Air yang mercik tadi memangnya air kencing, baunya hancing dan tidak hilang setelah direndam dan disabun. Bagaimanapun saya tidaklah mahu bertanyakan kepada Pak Hit mengenai persamaan musang dengan Pontianak. Bimbang juga kalau dia berkecil hati dengan pertanyaan demikian. Tetapi saya percaya Pak Hit seorang yang berani, kerana ada kawan-kawannya yang mengatakan Pak Hit pernah mengejar harimau apabila terserempak suatu menjadi ketam di Kuala Sungai. Saya tanya Pak Hit mengenai cerita dia mengejar harimau itu. Katanya, aku terserempak harimau bintang. Dia membelakangkan aku di atas tebing. Lalu aku pun sergahlah dia. Disebabkan dia terperanjat, dia pun melompat langsung lari. Aku pun pura-pura lah mengejarnya. Aku tak kejar betul-betul. Mana tahu kalau dia berpaling, nahas aku dibahamnya. Dia tertawa terkekeh-kekeh bila mengenangkan peristiwa yang mengatakan dia mengejar harimau itu. Bagaimanapun saya berpendapat Pak Hit bukanlah berani membabi buta.
Dia tidak akan menyergah seekor harimau yang sedang tidur kalau dengan keberanian hati yang semata-mata. Tetapi sudah lama sejak beberapa bulan ini, saya mendampingi Pak Hit. Masih belum dapat saya lihat kebenaran tentang cerita mengenai dirinya selama ini. Oleh itulah saya mengajak Pak Hit sama untuk ke Kampung Melang, iaitu kampung kawan si Jali. Saya beritahu Hashim bahawa Pak Hit memang berpengalaman mengenai Pontianak. Padahal saya tidak tahu sama ada Pak Hit betul-betul berpengalaman ataupun tidak. Tujuan saya adalah untuk mengelak diri dari Hashim, supaya tidak dianggapnya saya tahu mengenai Pontianak itu. Sepanjang umur saya belum pernah lagi bertemu dengan golongan syaitan ini di alam nyata, kecuali melalui perubatan secara tidur. Ketika ke Kuala Terengganu dengan seorang kawan, dia memberitahu mengenai peristiwanya bertemu dengan lembaga manusia di Bukit Kijal. Oleh itu, dia mengingatkan saya agar tidak terkejut sekiranya ternampak lembaga berkenaan. Alhamdulillah, apabila kereta kami sampai di Bukit Kijal kira-kira pukul 11.30 malam, saya tidak ternampak pun lembaga yang dibimbangkan oleh kawan saya itu. Saya memberitahunya, saya tak mahu bertemu dengan syaitan. Tetapi kalau bertemu, saya tidak akan undur sebab dia adalah musuh saya. Mujurlah sepanjang perjalanan itu pergi dan balik, saya tidak bertemu dengan lembaga yang sangat ditakuti oleh pemandu-pemandu kereta di Bukit Kijal itu. Bagaimana kalau Ustaz bertemu dengan lembaga tersebut? Soal kawan itu mahu menguji perasaan saya. Saya tidak akan peduli, kecuali kalau dia betul-betul mengganggu saya. Jelas saya perlahan. Kalau dia mengganggu, tanya kawan itu lagi. Saya akan memohon perlindungan kepada Allah. Beritahu saya. Kawan saya terdiam. Dia sedar apabila seseorang itu sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, bahawa dia tidak akan takut menghadapi sebarang musuhnya. Kawan saya itu memang pernah belajar menjadi dukun dari beberapa orang dukun yang terkenal. Malah, dia pernah menuntut ilmu perdukunan dari seorang tok batin di Jerantut. Bagaimanapun, dia telah meninggalkan ilmu pendukunannya setelah menyertai satu kumpulan harakat Islam. Dia merasakan ayat-ayat Quran lebih tinggi martabatnya dari sebarang jampi serapah. Inilah hakikat sebenarnya tentang kekuatan ayat-ayat Quran itu, terutama dalam menghadapi musuh yang paling besar, iaitu godaan syaitan. Kawan saya itu pernah dihambat oleh lembaga yang menjelma seperti seorang wanita memakai pakaian nipis di tepi cermin keretanya semasa melalui Bukit Kijal dalam perjalanan ke Kuala Terengganu dari Kuala Lumpur. Kawan saya ini dikenali sebagai Kadir Misai. Dia ke Kuala Terengganu bersama kawannya dari Temerloh Suman Awang Teh. Suman Awang Teh yang memandu kereta. Biasanya, lembaga berkenaan akan menghambat mangsanya dari tepi jalan sahaja. Lembaga wanita akan mengejar kalau kereta menuju ke Kuala Terengganu, manakala lembaga lelaki akan menghambat kalau kereta meninggalkan Kuala Terengganu. Seolah-olah macam satu simbolik pula, iaitu apabila datang ke Terengganu akan dinantikan oleh wanita, dan apabila balik meninggalkan wanita berkenaan, maka akan diperhambatlah oleh lelaki pula. Kadir Misai sudah mendengar kisah di Bukit Kijal ini. Dia menceritakan pada Suman Awang Teh mengenai gangguan lembaga halus di Bukit Kijal. Tetapi Suman Awang Teh macam percaya dengan tidak sahaja dengan cerita Kadir Misai ini. Kebetulan malam itu kira-kira pukul 10 malam, mereka melalui Bukit Kijal untuk ke Terengganu. Sebaik sahaja menurun dari Bukit Kijal, tiba-tiba Kadir Misai nampak satu lembaga putih menerkam ke arah kereta. Mujurlah cermin kereta sudah pun dinaikkan. Jadi, lembaga itu berdentang di pintu mereka. Terkejut juga Suman Awang Teh melihat kejadian itu. Bagaimanapun, dia masih dapat mengawal perasaan supaya tidak dipengaruhi oleh ketakutan. Jangan kau pedulikan dia, Kadir. Bisiknya mengerling ke arah Kadir Misai. Awak pun janganlah lari laju sangat. Kalau kita laju, dia akan berlari laju juga. Ujar Kadir Misai menjauhkan diri dari cermin kereta. Terasa olehnya tangan wanita itu seolah-olah dapat menggapai mukanya. Pontianak ke? Tanya Suman Awang Teh. Bukan, sahut Kadir Misai. Kalau Pontianak dia mengilai. Jelasnya masih dirundung bimbang. Orang bunian agaknya tu.
Suman Awang Teh cuba menghilangkan ketakutan yang menyelubungi perasaannya. Tak mungkin, Kadir Misal mengeluh pendek. Lembaga itu terus mengejarnya dari arah tepi jalan. Sesekali pintu kereta sampai terdengar bunyi dentamannya. Bagaimanapun tidaklah mengganggu kereta tersebut. Dia akan berlari mengikut kelajuan kereta. Muka lembaga itu tidaklah berapa jelas kerana Kadir Misai, tetapi jelas seorang wanita kerana rambutnya yang jelas panjang mengurai. Di samping pakaiannya seperti perempuan memakai baju tidur halus dan jarang. Kita berhenti saja. Suman Awang Teh mula marah dengan kelakuan lembaga itu merempuh ke arah keretanya. Jangan. Lebih baik kita teruskan saja. Jangan pedulikan dia, kata Kadir Misai. Dia juga sudah mula rusuh dengan gangguan lembaga tersebut. Kiranya dia mengikut cadangan Sunan Awang Teh, bimbang juga lembaga itu bertindak lebih jauh. Mana tahu dia akan mengumbankan kereta Sunan Awang Teh ke bawah gaung. Apa akan jadi kalau kereta tersebut dihumbankannya ke bawah gaung? Tentu dia dan Sunan Awang Teh akan terperangkap menjadi mangsa. Sudah tentu orang ramai mengatakan kereta mereka terbabas menyebabkan terhumban ke bawah gaung. Oleh itulah Kadir Misai melarang kawannya mengikutkan perasaan marah di hati. Sehingga masuk ke kawasan kampung, barulah lembaga tersebut tidak mengejar kereta itu lagi. Barulah lega hati Kadir Misai tidak diganggu oleh lembaga berkenaan. Kalaulah dia masih mengamalkan ilmu perdukunan, memang diujinya lembaga tersebut. Mengapa kau tak gunakan ayat-ayat Quran? Tanya saya apabila dia menceritakan peristiwa itu kepada saya dalam perjalanan menuju ke Kuala Terengganu dalam bulan Januari tahun 85 lalu. Aku ni tak tahu ayat mana yang nak digunakan. Keluhnya perlahan. Surah Al-Ikhlas itu sudah cukup untuk menghancurkan syaitan, kata saya menjelaskan. Kadir Misai tidak menyahut. Sama ada dia tidak yakin dengan ayat tersebut atau merasakan kata-kata saya itu hanya untuk menguji dia, tidaklah pula saya ketahui. Tetapi dari keluhannya saya dapati dia tidak menyangka bahawa ayat yang sering dibacakan itu mempunyai kekuatan yang tersendiri. Tetapi dalam perjalanan itu saya tidaklah berharap untuk bertemu makhluk berkenaan di Bukit Kijal. Doa saya apabila memohon kepada Allah hanya lindungi saya dan berilah pertolongan apabila memerlukan. Hanya Allah sajalah yang melindungi dan memberi pertolongan kepada diri saya kerana saya adalah lemah di sisinya. Itu sajalah cerita mengenai lembaga perempuan di Bukit Kijal yang saya dengar dari Kadir Misai. Tetapi dia mengatakan lembaga itu bukanlah Pontianak. Ustaz ni nak jumpa Pontianak? Tanya Kadir Misai di satu masa yang lain. Buat apa? Jawab saya perlahan. Saya ni tak ada urusan dengannya. Buat apa nak jumpa? Kecualilah kalau terserempak. Beritahu saya seterusnya. Memang tidak ada gunanya kita sengaja mempunyai tujuan untuk bertemu dengan jenis-jenis benda sebegini. Sebagai makhluk Allah, syaitan juga mempunyai kegiatan hidup sehari-hari seperti kita. Cukuplah kita menyedari bahawa syaitan itu wujud. Barulah kita dapat buktikan tentang Pontianak, ujar Kadir Misai tersengih-sengih. Apa untungnya? Saya tersinggung juga dengan kata-kata Kadir Misai, seolah saya sengaja mahu mencari syaitan. Kita mahu tunjuk pada orang mengenai Pontianak, katanya lagi. Kerja sia-sia je tu Kadir. Jelas saya mengingatkan dia. Kalau orang percaya kepada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, orang akan sedar syaitan itu wujud dan mengganggu manusia. Itulah buktinya, ujar saya kesal dengan sikap Kadir Misai. Tetapi saya tahu Kadir Misai hanyalah bergurau. Dia seolah-olah mahu mempersenda-sendakan Pontianak itu. Disebabkan sudah lama terlibat di dalam ilmu pendukunan, tentulah dia sering ditanya oleh orang ramai mengenai hantu jembalang yang mengganggu pesakitnya itu. Selama itu juga dia tidak dapat membuktikan kepada orang ramai apakah sebenarnya hantu jembalang tersebut. Jadi dia menganggap saya menghadapi masalah demikian, sedangkan berkali-kali saya memberitahu dia bahawa saya bukanlah seorang dukun.
Beginilah mulanya perkenalan saya dengan Jali yang berasal dari Bukit Bertajam itu. Pada mulanya, dia dan isterinya datang ke rumah saya dengan tujuan untuk membuat parti Al-Korok. Kebetulan isterinya memang kenal kepada isteri saya. Sebab itulah dia meminta isteri saya membantunya mengadakan parti Al-Korok yang diusahakannya. Jali ikut sama mengantar isterinya itu. Apabila Mimi, isteri si Jali, mahu masuk ke dalam rumah saya, dia merasakan dirinya tiba-tiba seram sejuk. Kepalanya juga pening menyebabkan dia hampir pitam. Akhirnya, parti Al-Korok itu juga terkendala. Jiran-jiran yang sudah datang berkumpul di situ pun terkejut melihat peristiwa yang tiba-tiba sahaja berlaku. Melihat keadaan isterinya, cepat-cepat Jali menerpa datang. Dia juga terkejut dengan keadaan isterinya itu. Sementara isteri saya pula segera memanggil saya di bilik. Ketika ini saya sedang membaca buku kerana saya tidaklah begitu mencampuri sangat parti Al-Korok yang dikelolakan oleh Mimi dengan bantuan isteri saya itu. Apabila saya keluar mahu melihat Mimi, itulah pertama kali saya berkenalan dengan Jali. Selepas itu kami pun menjadi kawan yang baik. Badan saya ni rasa nak demam lah Ustaz, kata Mimi gelisah. Bila awak demam? Tanya saya. Tak tahu, dari rumah tadi sihat aja. Beritahu Jali serba salah kerana orang-orang yang dipanggil untuk parti Al-Korok sudah pun datang. Tiba-tiba tergendala pula. Selalukah dia kena macam ni? Saya inginkan kepastian. Tak pernah. Jelas Jali gugup. Tapi selalu juga dia mengadu sakit kepala dan badannya lenguh-lenguh macam membawa beban yang berat. Ujarnya lagi. Saya menyuruh isterinya mengambil air sejuk segelas. Kemudian saya membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, menyuruh dia meminum air tersebut. Sebaik saja Mimi meminumnya, dia terfikir. Panas. 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 Lantas dilemparkannya gelas tersebut. Jali melekapkan tapak tangannya kepada air yang jatuh di lantai. Dia keheranan dengan kelakuan isterinya yang menggelupur seperti terkena air panas sebentar tadi. Hais, air ni kan sejuk je. Mengada-ngada lah kau ni. Suaranya keras sedikit. Awak jangan terkejut Jali. Saya merenungi dia. Awak tak boleh marahkan dia sebab dia ni ada gangguan. Jelas saya agar dia memahami bahawa Mimi sebenarnya memang sakit. Gangguan terhadap Mimi sudah lama, tetapi mereka berdua tidak menyedarinya. Mimi hanya merasa kepalanya sering sakit dan badannya lenguh-lenguh. Apabila Jali membawa Mimi ke hospital atau klinik, pihak doktor menyatakan darah tinggi pula. Anehnya, bila dia uji, ternyata Mimi tidak mengidap sebarang penyakit darah tinggi. Disebabkan gangguan itu memang sudah sebati dengan tubuh Mimi. Dia menjadi tertekan ketika masuk ke rumah saya. Sedapat-dapatnya dia tidak mahu juga untuk masuk ke rumah saya. Tetapi Mimi menguatkan azamnya untuk masuk juga. Perlawanan antara Mimi dengan gangguan semangatnya inilah yang menyebabkan dia menggelupur sebentar tadi. Setelah meminum air sejuk yang dikatakannya panas tadi, Mimi mula bertindak ganas. Dia menampar pipi saya sekuat hatinya. Mengapa kau ganggu aku? Dah lama aku dengan Mimi. Tak ada siapa pun yang ganggu. Mimi mula meracau sambil mahu menerkam ke arah saya. Jiran-jiran pun segera memegangkan Mimi. Mereka juga tahu bahawa Mimi dalam keadaan yang tidak sedarkan diri. Awak sabarlah Jali. Saya mengingatkan Jali. Jali hanya mengangguk. Dia mengerling pipi saya yang berbekas 5 jari akibat ditampar oleh Mimi. Inilah risikonya apabila kita mahu menolong orang yang diganggu semangat syaitan. Kebanyakan dukun-dukun juga menghadapi risiko begini. Kadang-kadang ditampar, dimaki hamun, diludah dan sebagainya. Tetapi kita terpaksa bersabar kerana yang melakukan perbuatan tersebut bukanlah diri pesakit berkenaan, tetapi jiwanya yang sudah pun dirasuk. Saya meminta izin dari Jali untuk memegang kepala isterinya. Kemudian saya membacakan 6 ayat terakhir dari surah Yasin yang disambung dengan ayatul kursi. Ketika ini Mimi memekik-mekik kesakitan. Cakap, siapa awak? Jerkah saya merenung mata Mimi.
Di matanya saya lihat perempuan tua yang lemah menunggu kedatangan saya. Tetapi perempuan tua itu cuba melindungi kelemahannya. Sebaliknya berpura-pura gagah mahu menentang saya. "Siapa awak?" soal saya keras. "Ustaz, jangan kacau saya," sahut perempuan tua itu marah. "Saya sayangkan budak Mimi ini. Buat apa Ustaz nak pisahkan kami?" katanya mengancam. "Mimi itu pun tak sukakan awak," jelas saya. Perempuan itu menjengkelkan matanya mengancam saya. Kemudian dia tertawa mengilai. Ketawa itu sungguhlah menggerunkan. Dan dapat saya rasakan itulah hilaian Pontianak. Saya menganggap inilah jenis Pontianak yang selalu mengganggu manusia. "Awak simpan Pontianak ya?" bentak saya bila melihat tiba-tiba perempuan muda berwajah jelita berdiri di belakang perempuan tua itu. "Hish, aku tak kenal dia," sahut perempuan tua mengalih pandangan kepada perempuan muda yang mengilai tadi. "Kau nak berolok-olok dengan aku?" ujar saya lalu membacakan ayat yang lain. Api tiba-tiba menyala di hadapannya menyebabkan perempuan tua itu terpekik-pekik mengatakan panas. Seluruh badannya menggelupur akibat bahang api yang menyala di sekelilingnya. Perempuan muda itu cuba melarikan diri dari api yang menyala. Tetapi cepat-cepat disambar oleh perempuan tua tadi. Mereka berpeluk-peluk menghadapi api yang menjulang. "Tolong! Tolong!" kata perempuan tua itu merayu. "Tolong Ustaz, saya tak tahu hal langsung. Saya tersesat jalan. Orang tua ni yang tipu saya," ujarnya merintih-rintih. Tetapi memang dasar syaitan tidak mahu mengaku kesalahannya. Dia akan menyalahkan orang lain bila dirinya terancam. Oleh itu saya tidaklah terpengaruh dengan rintihan dia. Saya terus membacakan beberapa potong ayat lagi untuk menyerangnya. "Ustaz, tolong saya," rayunya meminta belas kasihan. "Saya tersesat jalan. Percayalah, saya tersesat jalan. Saya bukan nak ke sini tadi. Tapi orang tua ni perdayakan saya," jelasnya. "Aku tak percaya," sahut saya keras. "Saya tak bohong Ustaz," ujarnya lagi merayu-rayu. "Awak mahu pergi tinggalkan Mimi?" soal saya tegas. "Saya memang nak pergi," dia memberitahu. Memang saya lihat dia mahu pergi, tetapi perempuan tua itu memau pinggannya kuat-kuat. "Macam mana awak ni boleh sesat?" tanya saya. "Saya nak balik. Orang tua ni ajak singgah," katanya meronta-ronta mahu lepaskan diri dari perempuan tua itu. Perempuan muda berkenaan mengaku dirinya adalah Pontianak. Dia sebenarnya mahu melarikan diri dari manusia. Demikian yang dialami oleh Pak Hit semasa dia terserempak dengan Pontianak. Pak Hit memberitahu saya, Pontianak memang takut kepada manusia. Dia akan lari apabila terserempak dengan manusia sampaikan terkeluar kencing. Tetapi mengapa pula manusia yang takut kepada Pontianak? Dia diperalatkan oleh perempuan tua itu bagi menjadi perisainya apabila diserang dengan api. Sebab itulah ketika dia melintasi kawasan berkenaan, dia terpedaya sehingga masuk ke dalam jebak wanita tua itu. Dia tersesat kerana tidak ketahuinya bahawa perempuan tua itu sedang terancam. "Baiklah, kalau awak nak balik, awak baliklah sekarang," kata saya sambil memberhentikan serangan. Perempuan muda itu mengilai panjang sebaik saja api menyala itu padam. Tetapi dia tidak dapat bergerak. Pinggangnya dipaut kuat oleh perempuan tua berkenaan. "Awak lawan dia dan pergilah dari sini." Perempuan muda yang mengaku dirinya Pontianak itu meronta-ronta mahu melepaskan diri. Tetapi ternyata rontaannya tidak dapat membuka pautan dengan perempuan tua itu. Saya menjadi marah dengan sikap perempuan tua itu. Dia tahu selagi perempuan muda berkenaan dapat dipautnya, saya tidak akan dapat menyerang dia.
Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Saya menghentakkan kaki. Saya mempunyai iktikad bahawa pontianak itu adalah hamba yang boleh saya perintah. Pontianak itu akan mengikut apa saja perintah saya selagi dia di dalam kekuasaan saya. Sekarang ni awak cakar muka perempuan tu dengan kuku awak. Saya perintahkan kepada pontianak yang mendakwa dirinya tersesat tadi. Sekaligus dia mencakar muka perempuan tua dengan kukunya yang panjang dan keras. Perempuan tua itu terjari-jari kesakitan. Di sini berarti saya berjaya menggunakan syaitan untuk menyerang syaitan yang lain. Saya gunakan pontianak tersesat tadi untuk menyerang perempuan tua itu. Mahu tidak mahu, perempuan itu melepaskan juga pontianak tadi. Terlalu gembira pontianak itu apabila dia terlepas dari pautan perempuan tua. Dia mengilai lagi sebagai tanda berjaya. Sekarang ni awak pergi. Jangan nak ganggu lagi. Perintah saya setelah menyedari bahawa dia bercakap benar. Baiklah Ustaz, saya pergi sekarang. Sahutnya lalu melayang hilang dari pandangan saya. Setelah pontianak itu pergi, saya lihat orang tua itu tadi menekuk mukanya yang calar-balar akibat dicakar oleh pontianak. Dia mengerang-erang kesakitan, tidak berani memandang saya. Awak jangan ganggu Mimi lagi tau. Cerkah saya mengancam dia. 7 tahun aku bela dia. 7 tahun aku bela dia. Perempuan tua itu terisak-isak menangis. 7 tahun aku bela Mimi. Sekarang senang-senang awak nak rampas dia dari tangan aku. Dia menahan kesakitan akibat dicakar oleh kuku pontianak. Pasal apa awak bela dia? Dia kan ada keluarga. Ejek saya. Aku sayangkan dia. Sahut perempuan tua itu lagi. Mimi tak sayangkan kau. Lebih baik kau tinggalkan saja dia. Ujar saya mengingatkan dia. Perempuan tua itu menangis terisak-isak. Kesakitan dicakar oleh pontianak sebenarnya tidak menjadi ancaman pada dirinya. Tetapi dia tidak dapat bertahan dari ayat-ayat Quran yang dibacakan di hadapannya. Rupanya perempuan itu adalah pemilik tanah tempat tinggal Jali dan Mimi yang dibelinya di Bukit Mertajam. Perempuan itu telah lama meninggal dunia, iaitu sejak 7 tahun yang lalu. Keluarganya menjualkan tanah tersebut kepada Jali disebabkan harga tanah itu murah. Maka Jali pun membelilahnya. Sejak membeli tanah itulah, Mimi selalu merasa sakit kepala. Badannya lenguh-lenguh seperti membawa beban yang berat. Apabila dibawa berubat ke hospital, doktor mengesyaki penyakit darah tinggi. Tetapi setelah diuji, tidak ada pula kesan-kesan darah tinggi itu. Setelah Mimi sedar, saya menasihatkan Jali dan jiran-jiran supaya tidak menceritakan kepada Mimi apa yang berlaku sewaktu dia tidak sedarkan diri. Segala percakapan saya dengan perempuan tua dan pontianak yang tersesat itu dapat mereka dengar melalui Mimi. Bermula dari kisah itu jugalah Jali mengajak kawannya si Hasim menemui saya untuk mengajak ke Kampung Melang. Saya juga mengajak Pak Mit bersama kerana saya percaya Pak Hid juga mempunyai pengalaman lebih dari saya. Terima kasih kepada semua. Jangan lupa untuk bersama lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum.